Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ziana Nasir. Tiba masanya untuk program Cakna Bahasa. Dan hari ini kita mengangkat topik revolusi bahasa dan asas tamadun. Pada petang ini saya bersama-sama Profesor Dr. Solehah Yaakob yang merupakan seorang pensyarah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum. Okey, tak apa, kita tak dapat dengar suara Prof waktu ini. Apapun, beliau merupakan sebenarnya penulis buku untuk topik kita pada petang ini, revolusi bahasa dan asas tamadun. Ada beberapa perkara yang boleh kita tanyakan kepada Prof berkaitan dengan topik kita ini, kan, dari segi sejarahnya, dari segi bahasa yang wujud, dan nak minta juga untuk Prof berikan gambaran dan sebagainya. Okey, kita cuba lagi untuk berhubung dengan Profesor Dr. Solehah Yaakob, pensyarah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Okey, Assalamualaikum Prof. Prof dapat dengar saya? Okey, Prof tak dapat dengar sebenarnya suara saya waktu ini. Apapun, anda boleh saja follow platform media sosial kami bernama Radio, kerana program ini juga kami langsungkan secara live FB. Okey, kita akan berehat seketika, kembali selepas ini untuk dapatkan Prof mungkin Sabirin Rahman, penerbit kita waktu ini. Okey, kejap lagi kita akan cuba berhubung semula tentang topik kali ini, revolusi bahasa dan asas tamadun melalui Cakna Bahasa. #Keejaan. Antarabangsa atau antarabangsa, ejaan yang betul mengikut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat ialah antarabangsa dengan tidak dipisahkan perkataan tersebut. Adakah selama ini kita menggunakan ejaan yang betul dalam bahasa Melayu? Cakap dan eja dengan betul ini dibawakan oleh Bernama Radio, kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka. Sepanjang Ramadan ini, Ibrah Nabawi, Isnin hingga Jumaat 6.50 pagi. satu hari, satu artifak. Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi. Sri Kandi Sirah, Isnin dan Selasa 9.15 pagi. Solusi Sihat Ramadan. Setiap Selasa 12.15 tengah hari. Ramadan Check, Setiap Rabu 12.15 tengah hari. Showbas Ramadan. Setiap Khamis 12.15 tengah hari. Apa khabar Ramadan? Setiap Rabu 5.15 petang. Manisnya iman, Harumnya syukur, luhurnya ibadah. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak daripada kami di Bernama Radio. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam apa-apa sistem juga, dia mesti ada keinginan dan hasrat untuk bawa perubahan. Sudah mantap sistem yang bergerak sekian puluhan tahun, tapi harus ada kesediaan, humility to acknowledge. Ada kekuatannya, tetapi bila kita letakkan tokoh baru, harus ada kehasrat untuk bawa perubahan. Semua agama begitu. Nabi Muhammad SAW itu juga seorang tokoh, rasul yang melakukan transformasi. Walaupun saya lebih suka dengan reformasi, tapi tak apalah. Maksudnya pembaharuan. Jadi tidak benar kalau dikatakan bahawa kita harus ada budaya selesa, culture contentment, itu yang menggigit kita. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey, kita terus saja kembali untuk Cakna Bahasa. Waktu ini kita cuba telefon pula Profesor Dr. Solehah Yaakob, pensyarah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Assalamualaikum Prof. Oh, terputus pula. Okey, tak apa. Kita minta penerbit kita untuk cuba menghubungi Profesor sekali lagi untuk sama-sama kita bincangkan tentang revolusi bahasa dan asas tamadun untuk Cakna Bahasa. Sebenarnya melalui program Cakna Bahasa ini banyak perkara yang kita bincangkan dan yang kita angkat setiap kali, ya. Kerana kadang-kadang tu banyak perkara yang kita rasakan, apa yang kita tuturkan, apa yang kita nukilkan benar dan betul, tapi rupanya tidak betul.
Hello, Assalamualaikum. Hello. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Prof, dengar suara saya ya, jelas? Ya, saya dengar. Dengar. Okey, baik Prof. Kita terus sajalah kepada soalan pertama untuk Prof Solehah pada awal rancangan. Apakah perbezaan tarifan bahasa antara Islam dan Barat? Ya, terima kasih kepada Bernama ya kerana menjemput saya pada petang ini ya. Perbezaan antara bahasa dari sudut pandangan Islam dan Barat ada dua keadaan. Islam melihat bahasa itu ada dalam dua bahagian, iaitu bahasa dari sudut wahyu dan bahasa dari sudut convention. Apa yang dimaksudkan dengan wahyu? Sebagaimana dipersetujui oleh Ibn Faris dan Ibn Jinni, wahyu itu merupakan bahasa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala ke atas Nabi Muhammad SAW, iaitu Al-Quranul Karim dalam bahasa Arab. Adapun bahasa convention ini ianya diperkembangkan lagi oleh Ibn Jinni yang mengatakan bahawasanya bahasa convention ini mestilah mempunyai 3 atau 4 atau lebih orang bijak pandai dalam suatu tempat itu untuk menghasilkan kata nama dan kata perbuatan. Maka itu adalah yang dikenali sebagai pihak the views of Islam melihat perkembangan bahasa, permulaan bahasa itu dalam dua keadaan. Adapun Barat ini dia melihat dalam keadaan yang pertama itu, yang kedua itu saja, iaitu dari sudut convention. Apabila wujudnya manusia, maka barulah bahasa itu muncul. Namun takrifan yang diberikan oleh Barat ini ada beberapa pihak yang berbeza. Sebagai contohnya, kita ambil daripada pandangan Chomsky dan Humboldt itu sendiri, mereka melihat bahawasanya bahasa yang dikemukakan oleh pihak Barat itu melihat kepada pembentukan akal. Ya, apa yang membezakan antara manusia dengan binatang itu adalah bahasa. Itu. Dan pihak Islam telah melihat benda ini dan telah mentafsirkan dalam Al-Quran itu sendiri. Adapun pihak yang kedua daripada pihak Barat itu, mereka melihat bahasa itu dalam bentuk material, bentuk perkataan, simbol. Itu. Okey, itu dia penjelasan berkaitan dengan perbezaan tarifan bahasa antara Islam dengan Barat. Baik, kalau berdasarkan sejarah pula Prof, apakah bahasa-bahasa yang wujud dalam tamadun awal manusia dan bagaimana kewujudan bahasa-bahasa tersebut dibuktikan? Okey, sebenarnya bila bercakap tentang bahasa, kita mesti bercakap tentang siapakah manusia pertama di atas muka bumi ini. Dalam Quran jelas menyebut bahawasanya manusia yang pertama di atas muka bumi ini ialah Adam AS dan dikenali sebagai Homo sapiens dari sudut takrifan saintifik. Dan Adam AS ini telah berjumpa isterinya dan disebut dalam Quran ya, di Arafah itu. Maka kita kena letak dalam fikiran kita bahawasanya pembiakan manusia itu mesti bermula di Asia Barat. Ia bukan bermula di Sunda, dia bukan bermula di Sundaland maksud saya, dan bukan bermula di Afrika. Kalau sekiranya wujud manusia di Afrika, di Sundaland, ada bukti DNA dan sebagainya, ia datang kemudian. Tetapi manusia yang sebenar ini, dia mestilah mempunyai bahasa yang lengkap. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman di dalam surah Al-Baqarah, dimulakan dengan ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikah, sehingga akhirnya, dan kemudian disambung dengan ayat 31. Allama Adam al-asma'a kullaha. Perkataan Allama itu membuktikan bahawasanya sesudah dijadikan Adam AS, maka diberi ilmu. Tanpa ilmu tidak ada bahasa. Tanpa bahasa ilmu tidak akan dapat. Just itulah dikenali sebagai manusia. Dan perkataan manusia itu, insan itu berasal daripada kata nama Anisa. Bermaksud mudah diajar, boleh diterima, bijak, ada unsur tolak ansur. Bertolak ansur, ada unsur-unsur yang boleh dijadikan kawan. Itu maksud Anisa. Kemudian daripada perkataan Anisa itu maka lahirlah perkataan insan. Dan manusia yang pertama, insan pertama itulah Adam AS. Dan kita kena jelas ya, kenapa ahli bahasa telah menamakan manusia pertama itu insan berasal daripada perkataan Anisa, kerana dia nak bezakan dengan makhluk sebelum wujudnya Adam AS itu. Iaitu makhluk yang wujud sebelum itu
dari perkataan Jayana, Jawana, dan hasilnya ialah jin. Maksudnya Anissa itu lembut, berbeza dengan watak jin yang keras dan tidak boleh bertolak ansur. Itu pada pihak awal. Okey, baik. Alang-alang Prof ada di sini. Elok rasanya kalau Prof boleh berikan sedikit gambaran lah kepada pendengar kita, kepada penonton di live FB Bernama Radio ni, bagaimanakah sesebuah bahasa itu menjalani proses revolusi? Revolusi bahasa muncul apabila berlakunya perubahan minda. Perubahan minda berlaku disebabkan politik, disebabkan perubahan tamadun, disebabkan kingdom yang berbeza, pemikiran yang berbeza, anutan pemahaman yang berbeza. Maka dia melahirkan satu pembentukan evolusi. Tadi revolusi. Sekarang dia berlaku evolusi terhadap simbol. Sebab itu kita dapati simbol-simbol itu berubah. Tapi apakah simbol pertama yang wujud di atas muka bumi ini yang diiktiraf oleh ahli sejarah dan ahli bahasa? Iaitu simbol yang terdapat di atas batu bersurat epik Gilgamesh. Simbol itu dikenali sebagai simbol cuneiform. Dalam bahasa Arab disebut mismariyah, simbol paku. Dan apakah tu bahasanya, yang bahasa apakah? Sebab bahasa lain, simbol lain. Ya, bahasa itu adalah bahasa Akkadi. Apakah bahasa Akkadi? Merupakan bahasa Nabi Ibrahim AS. Dan ianya wujud semenjak 4000 BC. Sebelum 4000 BC, berdasarkan maklumat dikemukakan oleh A.S. Albiston, ahli pengkaji bahasa-bahasa kuno dunia, tidak wujud bukti sebelum banjir besar Nabi Nuh sekitar 5000 itu, bukti bahawasanya ada bahasa. Kecuali dia ada sebut, dia kata penduduk di Mesopotamia di sekitar Sungai Dajlah dan Yufrat itu, Sungai Tigris dan Yufrat itu bertutur dalam bahasa tertentu, iaitu bahasa Furatiyah. Kemudian penduduk yang tinggal di kawasan padang pasir bertutur dalam bahasa Wabariyah. Bermaksud bahasa Furatiyah ini bahasa kawasan air. Bahasa Wabariyah pula ialah kawasan kering kontan, iaitu pada pasir. Okey, baik. Melalui penyelidikan Prof sendiri dan juga pakar-pakar sejarah yang lain ya, apakah bahasa pertuturan nabi-nabi pada ketika itu, kan sebab kita tahu tak ada pen, tak ada pensel, kertas. Jadi bagaimana cara nabi dan penduduk waktu itu menulis? Okey, pada hakikatnya sudah ada pensel. Okey. Sudah ada pensel, iaitu Nabi Idris AS adalah orang yang pertama menulis menggunakan pensel. Sebab itu nama dia Idris. Idris itu dalam bahasa Arab dipanggil belajarlah. Disebut dalam Quran nama lelaki ini adalah Idris dan dia adalah Nabi. Dan dialah orang yang pertama menggunakan pensel. Darasa, belajar. Orang ini adalah belajar. Dia adalah guru dan mengajar anak-anak muridnya. Dan zaman Idris adalah zaman sebelum banjir Nabi Nuh AS. Justru bagaimana bukti yang datang sesudah banjir besar itu? Bukti itu adalah bukti epik Gilgamesh, iaitu batu bersurat yang tertulis sekitar 4000 BC yang diiktirafkan oleh ahli sejarah, termasuklah Profesor Tahar Bakir, penduduk asal bumi Iraq pada ketika itu. Dan bukti-bukti lain ialah dalam bentuk simbol datang kemudian. Evolusi tulisan itu datang kemudian. Sehinggalah ke alam Melayu kita pun ada evolusi simbol sebelum tulisan Jawi. Sebelum Sanskrit kita sudah ada tulisan. Okey, menarik sebenarnya. Baik, Prof Saleha, bahasa Melayu ketika zaman Kesultanan Melayu Melaka menjadi lingua franca, membantu perdagangan. Cuma di sini saya nak tahu, adakah dulu-dulu pun ada lingua franca juga ataupun tak ada sebenarnya? Okey, Diana, sebelum saya jawab soalan ni, saya lupa nak jawab bahasa Nabi-Nabi tadi. Okey, bahasa pertuturan Nabi-Nabi. Ya. Okey, bahasa Nabi-Nabi ini berdasarkan pada kajian saya dan beberapa profesor yang lain, sebab saya pun bersama dengan beberapa profesor, bukan saya sendirian saja ya. Saya melihat mereka bertutur dalam bahasa sinetik. Hubungan Nabi-Nabi dengan kaum dia menggunakan bahasa fasah. Okey. Tetapi hubungan Nabi-Nabi dengan pencipta dia berkomunikasi dengan bahasa sinetik. Apa bahasa sinetik itu? Ia mestilah bahasa fushah, bahasa tinggi, yang metafizik. Itu memang berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab apa? Buktinya apa? Sebab dalam Al-Quran ada menyebut bahawasanya perkataan Allah itu memang telah digunakan semenjak zaman
Nabi Adam alaihissalam, sehinggalah kita dapati bukti dalam surah Al-Quran itu Nabi Sulaiman alaihissalam telah menulis surat kepada Ratu Balqis, kepada Ratu Balqis, ya, Puteri Saba, disebut Puteri Saba dalam Quran. Dia menulis Bismillahirrahmanirrahim, yang dihantar oleh Hudhud ke Puteri Saba itu. Jadi perkataan Allah itu sudah ada. Sebutan Allah itu, the sound of Allah itu sudah ada semenjak zaman Nabi-Nabi lagi. Tetapi penulisannya, simbolnya berbeza. Simbol perkataan Alif Lam Lam Ha pada ketika zaman Nabi-Nabi sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, simbolnya berbeza. Apakah simbolnya? Berdasarkan kedudukan ataupun simbol ataupun language ataupun dialek yang mereka gunakan pada ketika itu. Saya melihat, Yaziana, bahawasanya bahasa semua itu adalah daripada ibu bahasa Semitik. Pada kajian saya ialah Arab Fushah. Sebab Quran itu diturunkan Arab Fushah. Ya, dia sebut perbincangan antara Nabi-Nabi, perbincangan Nabi dengan malaikat, Nabi Adam bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan bahasa Arab Fushah. Dia menggunakan fi'il amar. Bermaksud dia tidak ada sitar. Dia tidak ada sitar. Ya. Okey, back kepada lingua franca. Lingua franca. Lingua franca itu saya melihat lingua franca, bahasa Melayu itu memang lingua franca apabila dia menjadi bahasa pertuturan di pelabuhan dan orang yang daripada luar datang ke alam Melayu mesti menggunakan bahasa itu. Mesti menggunakan bahasa itu, maksudnya bahasa itu diiktiraf oleh pedagang-pedagang dari luar alam Melayu. Ya. Selain daripada itu, bahasa lingua franca sekarang adalah bahasa Inggeris. Dia menjadi bahasa pertuturan. Tetapi perlu diingat, bahasa lingua franca sebelum penjajahan Napoleon pada tahun 1798 ke atas Mesir, ya, sebelum kejatuhan kerajaan, semasa pemerintahan Khalifah Osmaniyah, lingua francanya adalah bahasa Arab. Sekiranya kerajaan Osmaniyah atau Khalifah Osmaniyah tidak jatuh, maka bahasa kita sekarang lingua franca adalah bahasa Arab Fushah. Dan bahasa Spanish merupakan lingua franca bagi penduduk yang mendiami di kawasan Amerika Selatan. Maksudnya di sini, lingua franca itu mendapat taraf lingua franca itu apabila bahasa itu menjadi pertuturan, asas perhubungan antara bangsa di kalangan penduduk-penduduk pada ketika itu. Okey, makna kata sejak dulu-dulu lagi memang dah ada lingua franca tu, Prof? Sudah ada. Dia merupakan bahasa dasar. Tanpa orang tak boleh cakap bahasa tu, dia tidak boleh berhubung. Oh, okey, baik, faham. Okey. Dan itu berlaku pada bahasa Melayu. Oh, ya, betul. Okey, apakah beberapa dakwaan tentang bahasa pada zaman Nabi atau penciptaan awal manusia yang masih lagi tak dapat dibuktikan sampai hari ini, Prof? Ya, sebenarnya saya dalam video saya ada sebut bahawasanya kita tidak dapat sains ataupun ahli bijak pandai pada hari ini tidak dapat membuktikan lagi apakah bahasa terawal manusia. Satu. Kemudian bagaimana bahasa itu berkembang. Saya melihat perkataan Anisa itu asasnya yang saya sebutkan tadi, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu, Adam alaihissalam itu adalah makhluk baru berdasarkan kepada daripada ayat surah Al-Baqarah ayat 30 itu. Dia mengatakan, Allah Taala menyebut, "Inni ja'ilu fil ardi khalifah." Aku ini sekarang tengah menjadikan aku menjadikan khalifah. Ramai orang tak faham perkataan khalifah. Ramai mengatakan bahasa khalifah itu adalah bukan nabi. Saya menganggap fahaman itu perlu pada kekuatan bahasa Arab yang bagus. Khalifah itu mewakili nabi dan rasul. Itu. Jadi ketika Allah Taala ja'ilun, itu dia menggunakan isim fa'il tu dalam bahasa Arab, dalam nahwu. Dan bahasa Arab isim fa'il bermaksud present tense. Tapi dalam bentuk yang lebih bermakna maksudnya di situ. Kemudian mereka bertanya, mereka berkata, "Ataj'alu fiha man yusidu fiha wa yasfiku dima." Kamu nak menjadikan lagi wahai Rabbal Jalil makhluk yang bertumpah darah, yang ada ni pun sedang bertumpah darah. Maksudnya makhluk yang sedang bertumpah darah itu makhluk lain. Dan waktu yang sama Allah Ta'ala tengah menjadikan Adam AS. Justru saya melihat pemahaman kaedah nahwu dan bahasa Arab yang bagus dapat membongkar maklumat-maklumat yang tersirat di dalam Al-Quran, di mana ianya adalah bahasa metafizik. Ya.
Okey, baik. Kalau boleh, saya nak tahu, Prof, apa lagi yang terkandung dalam revolusi bahasa dan asas tamadun menerusi penulisan yang Prof angkat ini topiknya? Di sini ialah saya cuba mempamerkan bagaimana perubahan revolusi itu dapat mengubah evolusi tulisan. Itu satu. Revolusi pemikiran manusia berdasarkan pemerintahan, kingdom, anutan agama, kefahaman sakafah ataupun culture itu dapat mengubah evolusi tulisan. Tadi revolusi melibatkan minda. Ya. Evolusi melibatkan simbol. Dapat merubah simbol. Justru itu saya melihat perubahan simbol itu tidak membuktikan anutan agama. Sebagai contoh kita mengatakan bahasa Sanskrit yang kita ada sekarang ini, bahasa di alam Melayu datang sekitar dia wujud selepas 500 BC 500 BC apabila pencipta grammar bahasa Sanskrit itu Panini yang hidup sekitar 400 BC sehingga 300 BC. Jadi kalaulah pencipta grammar itu wujud ketika itu, maknanya bahasa Sanskrit ini 500 BC ke bawah lah. Kalau mereka ada yang mendakwa bahawasanya ia wujud sebelum 500 BC, ia bukan bahasa tamadun. Kerana dia tamadun itu perlukan kepada grammar. Kenapa grammar itu perlu? Kerana dia untuk membezakan antara maklumat tulisan betul, nusus ataupun nas-nas yang betul dan nas yang salah. Untuk membezakan siapa pencuri dan siapa polis. Untuk membezakan siapa hakim dan siapa pesalah. Dia memerlukan kepada kaedah grammar. Tata bahasa. Justru bahasa bila sampai ke alam Melayu, penulis-penulis di atas batu bersurat dalam tulisan Sanskrit itu adalah penulis diraja yang mereka itu datang daripada India dan berkomunikasi dengan pihak istana. Sekitar 4 hingga 7 AD. 400 AD hingga 700 AD. Sebab itu kita dapati nama-nama Raja-Raja Sri Vijaya, saya panggil Vijaya, Singapura Wijaya, mereka meletakkan warman di belakang. Warman itu bahasa Sanskrit, bermaksud pelindung. Jadi siapakah yang tambah warman itu? Penulis-penulis batu bersurat tu. Yang berasal daripada India, mereka ini Brahman-Brahman yang berdekatan dengan pihak-pihak istana dan pentadbiran. Hakikatnya kita mempunyai bahasa tulisan lain sebelum itu. Dan kita kena maklum, orang Melayu ini lebih suka menghafal. Justru kita kurang ada dalam sudut catatan data. Okey, baik. Itu dia penerangan daripada Prof yang cukup jelas. Ramai yang cakap menarik topik ni. Alhamdulillah, terima kasih Bernama Radio. Terima kasih Prof. Katanya kita terbaik Prof. Okey, itu yang komentar di live Facebook Bernama Radio. Baik, soalan terakhirlah untuk Prof Solehah. Mungkin ada dalam kalangan pendengar waktu ini yang berhasrat untuk mendalami sejarah bahasa. Adakah penting untuk mereka ni kuasai bahasa Arab? Okey. Sudah tentu. Sebab untuk menguasai bahasa, pemikiran bahasa itu, anda perlu menguasai dan faham nusus Arabiah. Kerana nusus Arabiah ini saya melihat dia masih lagi tidak dapat diolah lagi. Dia masih dalam bentuk bersih. Walaupun memang data-data di dalam tu ada menyebut ini ada Israiliyat dan ini bukan. Israiliyat selagi dia tidak melibatkan akidah, dia tidak melibatkan syariat, Nabi Muhammad SAW membenarkan kita menggunakannya. Justru Israiliyat itu dapat menyambungkan penceritaan sebelum Nabi Muhammad SAW. Penceritaan yang wujud di zaman Nabi-Nabi itu. Dan generasi terperlukan maklumat-maklumat itu. Supaya mereka tidak terpengaruh dengan teori Darwin mengatakan manusia itu adalah evolusi daripada burung, daripada moyeng. Dan itu satu kesalahan besar sebenarnya. Sebagai orang Islam, kita mesti kaji Quran dan kita kena percaya apa yang ditulis dalam Quran. Ditakuti. Sekiranya kita berpaling daripada apa yang disebut dalam Quran, kita akan jatuh pada syirik. Okey, apapun. Terima kasih banyak-banyak Prof. Dr. Solehah Yaakob, pensyarah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Kupas tentang revolusi bahasa dan asas tamadun sangat menarik untuk kita bincangkan. InsyaAllah ada masa ada ruang. Kita akan jumpa lagi Prof. InsyaAllah. Okey, baik. Terima kasih Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Solehah Yaakob merupakan pensyarah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Baiklah, sebelum saya mengakhiri rancangan Cana Bahasa kali ini, saya nak kongsi dengan anda pantun yang disediakan oleh DBP hari ini. Pantunnya berbunyi begini.
limau purut untuk belahan. Ambil mengkudu di atas bukit. Perut lapar boleh ditahan. Hati rindu jadi penyakit. Baiklah, sekian Cakna Bahasa. Saya Zainal Nasir. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.